Hai, assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih siapa yang udah join live saya petang ini. Oke. So bagi yang siapa yang udah join tuh boleh tolong komen. Saya punya Saya punya audio oke tak? Saya punya video visual apa semua boleh tolong komen. Oke ke tak? Dekat sangat lah. Belum. Boleh tolong komen tak? Suara saya oke ke? Oke, terima kasih Kak Julili dah join. Bang Man muka macam minggu lepas. Masuk-masuk Ida ni dah ada ni dah pengarut. Superhero main dah. Insyaallah kita semua dah jadi superhero insyaallah nanti. Waalaikumsalam Abang Bob, terima kasih dah join live saya petang ni. Hai Aira Nur Rifkah. Aira, oh ni Kak Mokja. Hai Kak Mokja. Fokus kamera. Okey tak macam ni? Hai, selamat petang semua. Tengah buat apa tu? So petang ni saya akan recap balik apa yang saya dah share 2-3 hari lepas. Sebab mungkin ada kawan-kawan yang belum tengok saya punya live, mungkin ada yang terlepas, mungkin ada yang tak sempat tengok saya punya live. So saya akan recap balik. So mungkin saya tak akan lama, mungkin dalam 5 minit ke 10 minit macam tu. Boleh tak macam tu? Tip flawless tu apa ni lah, PKP, duduk dalam rumah je, tak payah pergi mana-mana. Itulah tip untuk flawless. Ada Wanada akan gitu tengok kita cewah. Okey, boleh tak saya recap balik dalam 5 minit ke 10 minit? Boleh tolong komen? Boleh tak? Sebab saya tak nak lama-lama, saya nak recap je. So, okey. Kenapa saya nak recap balik? Sebab mungkin 2-3 hari lepas saya dah sharing kan, ada yang kawan-kawan yang terlepas, ada yang tak sempat tengok. Dan saya tak nak recap, tak nak share banyak ilmu, tapi benda tu orang terlepas ataupun miss, tak bermanfaat. So saya akan recap balik, saya akan ulas balik secara kesimpulannya yang 2-3 hari lepas yang saya dah sharing tu. So agar benda ni bermanfaat lah. Orang yang tak sempat tengok boleh tengok semula, ataupun orang yang dah tengok boleh ingat-ingat semula. So itu adalah tujuan saya petang ni. Saya akan buat recap poin-poin yang saya dah ulas 2-3 hari lepas. So siapa-siapa yang tengah tengok live saya ni boleh tolong minta share ataupun boleh tag kawan-kawan siapa saja yang seharus untuk dengar saya punya perkongsian petang ni lah. Okey. So saya dah ada 2 ke 3 hari saya buat live dan buat sharing. So okey, recap.
Oke, saya akan teruskan. Hai Karin, selamat malam. Selamat petang Karin, bukan malam lagi. Ini masih jam 5 Karin. Oke, yang hari yang first, hari yang first adalah tajuk kita adalah 3 tips maju jaya bersama. So macam mana kita nak maju jaya bersama-sama ni? Okey, saya dah ulas ataupun saya dah buat sharing masa tak silap 25 hari bulan tak silap. Okey. Saya dah share kawan. Okey, terima kasih Karin dah share. Okey. So, tajuk yang masa tu adalah 3 tips maju jaya bersama. Dan poin yang pertama adalah circle yang positif. Okey. So, untuk kita maju jaya bersama adalah kita kena cari circle yang positif. Yang boleh push kita, boleh bagi semangat kita, boleh kita guide sama-sama, belajar bersama-sama. Sebab circle yang positif ni adalah sangat penting. Di Lazira recap yang 2-3 hari lepas yang saya dah share, so saya akan recap semula. Mungkin ada kawan-kawan yang terlepas ataupun miss saya punya sharing 2-3 hari lepas, so saya akan recap balik. Kemudian mungkin ada yang dah tengok tapi benda tu tak akan bermanfaat kalau kita hari-hari belajar tapi kita tak praktis, benda tu pun tak bermanfaat juga, betul tak? So mungkin dah 2-3 hari ni saya buat sharing, ada kawan-kawan yang dah tengok saya punya live kan, lepas tu dah dapat sharing 2-3 hari tu, tapi hari-hari saya buat sharing baru tapi dia tak buat. So saya recap balik untuk mengingatkan anda yang yang sudah tengok saya punya live, kemudian untuk memberi peluang yang orang-orang yang belum tengok saya punya live tu, saya recap balik. Topik petang ni recap ataupun ambil kesimpulan Kak Moja. So 2 hari yang lepas, 25 hari bulan, saya buat sharing tentang 3 tips maju jaya bersama. So yang poin yang pertama adalah circle yang positif. Circle yang positif ni kita kena cari circle baru, hari-hari kita kena cari circle yang baru. Kita jumpa orang, kita bertegur sapa, kita beramah tamah. Kita tak perlulah macam sengenge sangat macam nak ketawa semua tu kan. Kita simple je beramah tamah. Kita jumpa dekat kedai makan ke, kedai runcit ke, kita boleh beramah tamah, bagi senyuman kan. Mungkin esok lusa kita jumpa dengan orang tua lagi, kita boleh sembang sepatah dua kan. Tadi live makan popok leko ada budak gugil. Apa tu? Gagal lagi. Topik recap ke Syariza Kamis. Okey, so kita kena cari circle positif. Hari-hari kita kena tambah kawan, cari kawan, beramah tamah dengan jiran ke, kita pergi dekat kedai runcit ke, kita pergi dekat mana-mana pun, kita sentiasakan ada senyuman dalam dekat muka kita lah, untuk bagi orang rasa macam dia ni macam friendly lah. Kita tak pernah kenal dia, tak pernah jumpa dia, dia dah dah bagi senyuman. Boleh Kak Nora, sila. Sepanjang jalan senyum ke Abang Man. Tak payah sepanjang jalan Karin, tu nampak macam orang sengit, tak betul. So kita kena beramah tamah, jumpa orang baik tegur, bagi salam ke apa kan. Kalau sesama muslim boleh bagi salam, lepas tu boleh tanya sepatah dua, dari mana Pak Cik, dari mana Mak Cik, sepatah dua saja-saja, macam beramah tamah untuk kita kenal, untuk tambah kenalan baru. Sebab kalau kita nak cari circle yang baru, kita boleh kenal dengan siapa saja. Kita ambil saja siapa saja orang yang ada, kita tegur kan. Kalau kita dah berkawan, dah kenal dengan dia, kita boleh ambil sedut sebanyak sikit ilmu yang dia ada. Tapi kalau dah circle ni, kita tak perlu kita tak perlu tapis-tapis. Kita boleh kita boleh masuk dalam circle mana pun, tapi kita kena tapis, kita kena pandai filter mana yang elok, mana yang bagus, mana yang betul untuk kita ambil ilmu tu. Kalau benda tu tak betul, tak kisahlah dari orang yang lebih tua ke, dari orang yang lebih boleh dikatakan lebih banyak makan asam garam, tapi kalau benda tu tak betul, kita tak perlu ambil, kita boleh tapis.
Sedangkan kalau benda tu betul, meskipun dari budak kecil, kita boleh ambil dan kita boleh manfaatkan benda tu. Yang ni last minute course grooming. Tadi sepatutnya sebelah sini, tapi saya pindah dekat sini. Lepas tu kena cari ni lah, kena cari penyangga untuk tinggikan sikit. Tapi rasa macam dekat sangat lah. Tapi kena setting esok lah. Ni pun dah live kan, tak boleh nak setting. Waalaikumsalam Bang Fendi Ahmad, bos Borneo. Terima kasih dah join live saya petang ni. Okey. Kemudian yang kedua adalah guru ataupun idola yang betul. Okey. Yang first tadi adalah circle yang positif. Kemudian yang kedua adalah guru ataupun idola yang positif, yang tak kedekut ilmu, yang selalu sharing, yang selalu bimbing kita. Macam mana kita nak hadap satu masalah ke satu masalah, macam mana kita nak belajar dari step satu step ke hingga ke satu step. Kemudian guru ni kita kena tahulah guru ni betul-betul ikhlas ke nak mengajar kita kan. Sebab ada sebahagian guru dia tak ikhlas, dia macam buat bisnes. Kalau engkau tak bagi ni, aku tak nak ajar engkau ni. Sometimes ada macam tu. Setengah orang ada yang macam tu. Suara saya okey? Boleh komen suara saya okey? So itu adalah poin 1 dan kedua. Yang first adalah cari circle yang baru, cari circle yang positif. Kita boleh berkawan dengan siapa saja. Kemudian kita boleh tapis mana yang baik, mana yang betul untuk kita guna, untuk kita manfaatkan benda tu. Kemudian cari guru ataupun idola yang betul lah, yang ikhlas, betul-betul nak tolong kita. Suara okey. Terima kasih Mak Tok dah join live saya petang ni. Cuma pandanglah sini. Ni tengah pandang ni. Sampai Tawau clear. Okey, terima kasih Bos Fendi Ahmad. So kemudian poin yang ketiga adalah lawan diri sendiri. Kita nak berjaya, kita nak sukses, kita nak capai sesuatu goal tu. Kadang kita sehari dua kita boleh buat, lepas tu hari ketiga, hari keempat dah mula malas, dah mula down sebab rasa kita dah gagal. Sebab kita Bang Man idola saya gitu. Coach Nona pun idola saya. Nampak amat tak? Nampak Bang Fendi? Nampak jelas. Fendi Ahmad Kedah pun clear. Okey, terima kasih sebab dah komen. Okey, itulah adalah hari yang first ataupun 25 hari bulan lepas saya buat sharing, iaitu 3 tips maju jaya bersama. Yang poin yang tadi saya recap balik sikit secara pintas untuk Mak Tok mungkin yang terlepas tadi. Iaitu poin yang pertama adalah circle yang positif. Macam mana kita nak cari circle yang positif kan. Lepas tu kita boleh berkawan dengan siapa saja, tapi kita saring ataupun tapis mana yang betul, mana yang baik untuk kita manfaatkan. Kemudian guru ataupun idola yang ikhlas mengajar kita, yang ikhlas membimbing kita, bukan guru semata-mata nak berbisnes dengan kita. Dia tak nak bagi satu step kalau dia tak dapat apa yang dia inginkan lah. Dia macam ada bayaran tertentu macam tu. So kalau guru yang macam ni, yang ni bukannya guru tapi ini adalah berbisnis, yang mana dia menjual ilmu. Kan bagus kalau kita bagi ilmu, bagi sharing kan. Kita bagi sharing, lepas tu satu masa dia berjaya, kita yang sebagai guru ni, kita sebagai guru yang mengajar dia, mesti kita akan rasa bangga. Satu hari dia dah berjaya, lepas tu dia sebut petik nama kita, siapa yang dah mengajar dia, rasa bangga tu memang lain macam. Guru idola yang ikhlas, betul Mak Tok. Kemudian adalah poin yang ketiga adalah lawan diri sendiri. Lawan diri sendiri ni kita mungkin ada circle yang positif, dah ada guru yang ikhlas, tapi kita malas, kita down, selalu rasa malas, tak nak buat. Itu adalah musuh terbesar kita untuk menghadapi atau menuju kejayaan. Sebab kita mungkin mungkin sehari dua kita boleh buat, dua hari ke seminggu kita masih boleh buat. Kita dah rasa macam okey lagi kan.
tapi dah seminggu, lepas tu 10 hari, sebulan kita buat, tapi benda tu tak pernah menampakkan hasil. Kadang orang-orang sekarang, budak-budak milenium, dia merasa gagal dan dah frust ataupun dah rasa macam down. Tu sebenarnya mentaliti kita kena betulkan lah, sebab kita ada circle yang positif, ada guru yang membimbing kita, yang ikhlas, idola kita. Kita boleh tanya, kita boleh konsultasikan masalah yang kita hadapi dengan dia orang, dengan circle positif kita yang ada, lepas tu guru idola kita yang ada, kita boleh konsultasikan masalah kita yang ada. So dekat sini kita hanya kata kunci dia nak tak nak, itu sahaja. Betul tak? Okey, kemudian untuk hari yang ni, untuk tajuk yang 3 tips maju jaya bersama ni, jelas ke tak jelas? Boleh tolong komen? Boleh tolong komen sekejap? Okey ke tak? Mana komen tak naik ni? Cuba tolong komen, jelas ke tak jelas apa rincian yang saya recap tadi, iaitu 3 tips maju jaya bersama Kemah Keming Sokong. Okey, terima kasih Bob Isuzu ataupun Abe Bob dan Kak Intan Mazlina Hussein. Okey, saya masuk ke hari yang kedua. Kemudian adalah the real superhero. Kemudian topik yang kedua adalah the real superhero. So siapa superhero ni? Ataupun Superman ataupun Superwoman yang sebenarnya. Okey, jelas. Terima kasih Popcorn Karamel. Terbaik Kak Rosma Iza Yunus. Okey, so saya akan masuk ke poin yang kedua ataupun topik yang kedua adalah the real superhero. So siapa yang dikatakan superhero ni? Superhero ni kita bukan mengambil kisah fiktif, bukan macam Spiderman yang boleh lompat dari satu gedung ke satu gedung yang lain. Kemudian bukan Thor yang dia punya tukul yang berat, tak ada siapa pun yang boleh ambil. Kemudian bukan Superman yang boleh terbang, yang boleh laser satu benda tu dengan menggunakan dia punya mata. Kemudian bukan benda-benda fiktif yang saya nak cerita. Bukan filem-filem fiktif yang dia hanya rekayasa dia punya kekuatan tu. Bukan cerita India yang kekuatan dia melebihi 10 orang, 20 orang. Tapi ini adalah the real superhero yang ada dekat dunia nyata. So, siapa yang mereka ni? Siapa yang the real superhero sebenarnya ni? Bukannya jutawan yang kaya raya, yang ada kereta mewah, yang ada rumah besar, ada 3-4 biji rumah. Bukan yang ada kereta mewah 5 hingga 6 biji kereta. Lepas tu bukannya emas, yang ada emas sampai dari pergelangan tangan hinggalah ke bahu. Tu bukanlah superhero yang sebenarnya. Saya lah heroin tu. Oh, mengaku Dila. Mak ayah cikgu idola. Betul Abang Bob. So dekat sini kita boleh jadikan idola ataupun jadikan sebagai orang tua kita. Okey, dekat dunia ni ada 3 orang tua. Yang first adalah orang tua kita sendiri, mak ayah. Kemudian yang kedua adalah guru. Kemudian yang ketiga adalah mertua kita. So ketiga-tiga orang ni adalah orang tua kita. Boleh ke boleh? Cantik rumah tapi orang punya Kak, bukan saya punya. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Sariza Kamis dan Kak Ida. Terima kasih dah join live saya petang ni. Mak ayah, bapa. Mak abah saya adalah my superhero. Betul Kak Iza Yunus. Sekeliling kita adalah superhero yang sebenarnya. Petang ni tajuk recap saja Kak Sariza Kamis. Saya ulas serba sedikit poin-poin yang saya dah sharing 2-3 hari lepas. So saya buat buat kesimpulan atau buat recap Rumah Idaman Malaya. InsyaAllah Kak Ida Aida, kita semua boleh beli rumah impian kita satu hari nantilah, InsyaAllah.
So bagi saya guru atau apa superhero yang sebenar adalah kita sendiri ataupun anda semua yang tengah tengok live saya petang ni. Sebab apa saya katakan anda adalah superhero yang sebenar? Sebab anda tidak melepaskan tanggungjawab anda. Kita ada tanggungjawab tersendiri nak jaga nak jaga nak cari kita jaga keluarga kita, ada komitmen keluarga. Tapi kita boleh kau suami saya selalu buang lipas kat rumah kira superhero tak? Yang tu pun boleh dikatakan superhero Dila. Sebab kalau tak ada lelaki nak buang lipas tu, Dila Zira ni boleh tak buang lipas tu sendiri? Sebab kadang lipas ni benda simple, makhluk kecil tapi geli. Saya nak katakan saya pun sendiri geli tengok lipas. So kalau saya ada lipas mungkin saya akan cari penyapu ke apa ke, sebab saya pun rasa geli tengok lipas. Cicak pun sama, saya rasa macam geli kalau dia ada dekat saya. Kalau ada dekat siling, ada dekat jauh okey lagi. Tapi kalau dah dekat dia tiba-tiba terjatuh lepas tu nak macam nak langgar saya memang larilah sebab saya pun geli. Man jenis orang yang tenang, kita tengok pun rasa tenang. Tak adalah tenang Kak Sariza, saya pun berdebar ni. Tengok Kak Syah okey lah kalau Kak Syah tengah live kan. Saya tengok Kak Salif live dah okey dah tenang kan. Laki juga tapi manusia kan, normal lah. Kemudian itu adalah superhero yang kita kenal, adalah yang bertanggung jawab dengan komitmen yang kita ada. Paling best ataupun kita boleh katakan superhero adalah paling best kalau kita buat bisnes, kemudian kita boleh lahirkan usahawan muda ataupun generasi penerus. Kita buat bisnes first mungkin untuk membantu keluarga, untuk sara hidup keluarga, anak bini kita, keluarga, mak ayah ataupun ibu bapa kan. Kemudian paling best kalau kita boleh rekrut agent, boleh rekrut tim, buat satu tim, buat satu leader. Kita buat tim dan kita kembangkan lagi. Kita mungkin hari ini kita tak ada tim, kita seorang, kita tak apa, kita jalan dulu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampailah satu masa produk apa ataupun servis apa yang kita ada, satu-satu orang akan kenal, satu dari ke satu orang akan kenal. Yang penting kita tetap usaha. So nanti kalau orang dah kenal dan dah percaya dengan produk kita, dengan servis yang kita ada, orang tu mungkin akan sendirinya datang kepada kita untuk menawarkan untuk jadi tim kita. Okey, dari sini kita boleh rekrut tim, buat leader, buat penerus kita. So dekat sini kembangkan bisnes kita. So dekat sini secara tak langsung kita membantu keuangan mereka ni lah. Contoh mereka macam sekarang ni orang tak ada kerja, tak ada income, tak ada apa nak buat. So mereka pun lose sebab ada komitmen nak bayar rumah, bil api air, lepas tu estro, lepas tu wifi kan, bil handphone semua. Lepas tu lain lagi kalau rumah tu sewa, lepas tu kalau kereta ada bayar tertunggak sampai 2 bulan ke 3 bulan. Secara tak langsung kita bantu dia orang ni mendapatkan pekerjaan, boleh sara hidup, boleh survive untuk keluarga dia. Ya, setuju pendapat Man, berbalik kepada bisnes kita boleh bagi manfaat kepada orang lain juga. Betul Kak Sariza Kamis. Sebab betul kita mungkin untuk awal-awal kita mungkin struggle nak brandingkan diri kita, nak brandingkan produk kita. Tapi kalau kita buat konsisten, buat sampai orang 1, 2, 3 orang kenal kita, benda tu akan berjalan seiringnya waktu, orang ramai akan kenal kita. So kita fokus je, tetap fokus. Kalau benda tu betul, kita buat je. Kita dah ada circle yang positif, kemudian ada guru ataupun idola, kemudian adalah terletak pada diri kita. Kita nak pergi ke tak? Kita nak buat ke tak? Itu saja kuncinya. Kalau kita tak nak, kita tak payah buat lah. Kalau nak buat betul-betul. Kalau tak nak buat, tidur terus. Tak payah bangun-bangun.
So nanti tim kita ataupun kawan kita ataupun jiran kita yang sama-sama struggle buat masa ni, dia ni fokus. Dia ni fokus dan terus buat. Sedangkan kita malas-malas, kita rasa kita rasa macam ni pun cukup lah, dah hidup aku kan. So dia ni setahun lagi, 2 tahun lagi, mungkin dia dah jadi orang yang berjaya, dah ramai orang kenal kan. So dekat sini kita akan kenapa aku tak buat dari dulu? Sepatutnya aku pun dah boleh berjaya sama macam dia. Betul tak? So dekat sini satu hari nanti kita akan menyesal. Tak apa, kita tidur sekarang, kita malas sekarang, tak nak kerja, tak apa. Tapi ingat, satu masa nanti kita akan menyesal dan kita akan bekerja seumur hidup. Sebab apa? Sebab kita tak ada income, tak ada passive income, tak ada business yang kita buat, yang kita buat ataupun kita usahakan dari usia muda. Kalau kita usia muda ni bawah 20-an ataupun 30-an kita belajar buat bisnes sampailah usia 35 sampailah usia 40 tahun, mungkin bisnes dia dah berjalan. Nanti pada usia dia yang ke 50 tahun dia dah tak payah kerja dah. Dia dah ada passive income. Pada masa tu dia nak pergi mana, nak pergi melancong ke, nak pergi umrah tiap tahun ke, nak pergi umrah 2-3 kali setahun pun tak kisah, sebab dia dah ada business, dia dah ada passive income kan. Itulah kita selagi muda ni, kita belajar, kita buat, kita cari circle yang positif, cari business yang betul, cari idola cari guru ataupun idola yang betul. So dekat sini kita insya-Allah setahun ataupun 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita akan berada step by step, kita akan lebih unggul, kita akan lebih maju, kita akan lebih kita akan lebih nilah dari dibandingkan kita tak buat langsung. Betul tak? Okey, macam circle saya yang ada ni, circle saya dia dah ada jumpa dia punya jalan sendiri. Macam Umi, Kos Umi, saya selalu panggil dia Kos Umi. Meskipun dia lebih muda dari saya pun tetap respect dia. Sebab dia ada kelebihan dia sendiri. Dia ada dikatakan ada ilmu yang tersendiri, sudut pandang tersendiri. So kita boleh ambil circle macam ni. Kita boleh ambil berkawan ataupun bergaul dengan orang yang positive thinking. Macam Umi, dia ada berukis dia sendiri. Dia buat bisnes berukis. Dan dia adalah salah satu tim saya buat bisnes SEM ataupun Soda Api Malaya. Kemudian ada Dila Zira dengan dia punya bisnes. Kita buat bisnes bukannya nak kaya sangat pun, tapi kita nak bantu keluarga kita, terutamanya diri kita ataupun keluarga kita lah intinya. Mak ayah kita, itulah adalah tujuan kita yang utama. Tapi kemudian takkah rasa kita ni rasa bangga kalau kita boleh sharing, kita boleh berbagi rezeki yang kita ada dengan orang lain, dengan tim kita, dengan orang lain, dengan orang banyak. Betul tak macam tu? So kita kena kita kena betulkan niat dari awal. Mungkin hari ini niat kita adalah membantu diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Tapi kita tak lari. Untuk maju jaya, kita tak boleh pergi seorang-seorang. Mungkin kalau kita pergi seorang-seorang, kita akan penat, kita akan lelah sebab kita pergi seorang. Contoh, dalam sehari ada 24 jam. Itu untuk satu orang. Tapi kalau ada tim, ada 5 orang, ada 10 orang, dalam sehari kita dah ada 240 jam. So dekat sini kita ada 10 orang tim pun sudah memadai untuk buat bisnes dengan kita, buat kerja dengan kita. So apa salahnya kita ambil tim kan, kita berbagi rezeki dengan dia orang ni. Sebab kita boleh build up, kita boleh up bersama-sama. Dengan adanya tim kita boleh lebih maju, berjaya bersama-sama. Wow gitu. Apa tu? Sharing is caring. Betul Kak Iza. Sebab sekarang ni orang dah lebih mementingkan diri sendiri. Banyak mungkin termasuk saya tak tahu.
Sebab sekarang ni dah rasa macam ego. Rasa ego tu dah menguasai diri. So kita kena belajar balik bersedekah, kita kena belajar balik untuk sharing ataupun is caring. Sharing is caring Okey. Macam saya selalu kalau saya tengok video tentang Ustaz Abid Liu, saya akan merasa geram ataupun saya rasa macam bila lah aku boleh buat benda sama macam Ustaz Abid Liu ni. Betul tak? Mungkin anda semua yang tengah tengok live saya ni ada perasaan yang sama. Sebab macam Ustaz Abid Liu ni, dia membantu orang tak kira bangsa, tak kira bangsa sekalipun. Dia bantu juga, tak kira lah dia beragama India ke beragama apapun. Meskipun dia bukan sesama Islam, dia tetap bantu. Dia tak pilih agama ataupun bangsa. Okey, nak makan malam, bye-bye semua Bang Man. Jangan lupa pandang sini. Okey, insyaAllah. Terima kasih Dila Zira dah join live saya petang ni. So, Ustaz Abid Liu, dia tak boleh cover satu Malaysia tau. Dia tak boleh bantu semua orang satu Malaysia. Sebab rakyat Malaysia ada 24 juta. So, anda tak nak ke nak jadi Ustaz Abid Liu yang kedua, yang kelima, yang ke-10, mungkin yang ke-100. Bayangkanlah kalau ada orang yang macam Ustaz Abid Liu, 10 orang dekat Malaysia ni, apa jadi dengan Malaysia ni? Rasa-rasanya lah. Alhamdulillah, yang pasti redha Allah. Sharing kata yang positif tu pun dah boleh membantu kawan-kawan kita. Boleh rangsang semangat dah. Betul Kak Sariza Kamis. Saya pun ada sebut live saya semalam. Dapat sahabat, dapat tim yang positif, yang baik, yang ikhlas berkawan dengan kita. Itu adalah rezeki. Sebenarnya itu adalah rezeki bagi kita. Sebab kita adalah boleh belajar bersama, boleh step by step kita menuju kejayaan. Betul, setuju Abang Man. So itu adalah poin yang tajuk dari yang kedua. Salah satu poin dari tajuk yang kedua iaitu kita kena betulkan niat. Kita niatkan mungkin macam saya cakap tadi, mungkin buat masa ni kita hanya untuk membantu keuangan keluarga kita sendiri. Tapi kita tak lari satu masa nanti kita akan lebih boleh kembangkan bisnes dan ramai lagi orang boleh kita bantu. Betul Kak Iza, circle positif buat kita jadi positif. Kalau kita nak jadi orang positif, kita kena berkawan dengan orang positif. Kalau kita berkawan, kata pepatah tu, kalau kita berkawan dengan orang pandai betulkan niat, betul Kak Intan Matuk. Kalau kita berkawan dengan orang tukang minyak wangi, kita akan sedikit sebanyak masa kita nak tester tu, orang tu nak buat tester, dia akan tester kita dulu. Okey ke tak? Macam tu kan. Kalau kita kerja dengan pandai besi, kita akan dapat panas dengan dia punya apa tu semua kan. Kita betulkan circle kita tapis circle kita, mana yang betul, mana yang baik, kita pilih, kita ambil. Tapi kita jangan pulau, kita jangan herdik orang yang tak positif lah. Nak berjaya dalam bisnes kena berkawan dengan orang bisnes. Betul Kak Iza. Kita macam saya kata semalam juga, kita berkawan tak pilihlah dengan siapa. Kita boleh berkawan. Kita macam ibaratkan berkawan ni macam zoo. Kita berkawan dengan siapa saja. Dalam zoo kita ada monyet, ada burung, ada ular, ada biawak, ada buaya, ada hiu, semua. Kita boleh berkawan. Tapi kita tapis mana apa benda yang kita boleh ambil input dari dia orang ni. Sebab lain orang, lain makhluk, ada input tersendiri, ada kelebihan tersendiri yang boleh kita ambil dan kita gunakanlah. Okey, macam kita berkawan dengan businessman ataupun businesswoman, kita boleh belajar strategi bisnes, boleh belajar dia punya skill, macam mana nak cepat naik dia punya bisnes kan.
Kalau kita berkawan dengan chef pula, kita boleh sedut ilmu dia, dia punya resepi makanan apa, dia punya apa, bahan-bahan dia macam mana, pemilihan bahan-bahan dia punya macam mana, lepas tu takaran dia punya apa, dia punya bumbu-bumbu tu macam mana. Setiap orang ni ada kelebihan yang kita sendiri pun kadang kita tak sedar. So kita berkawan saja dengan siapa pun, tapi kita ambil yang positif, ambil benda yang betul. Macam tu. Boleh ke boleh? Berkawan biar 1000, berkasih hanya satu. Lama tak sebut ayat ni. Boleh Kak Sa. Tapi tu dah lama sangat ayat tu. Tapi benda tu boleh juga pakai lagi. Yang tu pun apa masih betul lagi. Macam saya cakap tadi, kalau nak buat, kita boleh buat betul-betul. Kita bersungguh-sungguh. Kalau kita tak nak buat, tak payah buat. Kita tidur je. Tunggulah sampai circle kita yang ada sekarang ni. Kemudian 1 tahun ke 2 tahun lagi, dia dah berjaya, kita pula yang menyesal. Boleh. Okey. So, untuk kita yang mula-mula ni, kita mungkin tak ada wang ringgit macam Ustaz Abid Liu. Kita nak berbagi apa? Kita nak berbagi apa? Kita tak seharusnya kita nak bantu orang dengan wang ringgit. Macam Kak Sariza Kamis tadi sebut, kita berbagi ilmu ataupun sharing, kita punya pengetahuan, pengalaman, itu pun dah membantu ataupun Alhamdulillah sampai rupanya, syukur saya. Mantap oksigen sampai. Siapa yang sebut? Bang Bob. Saya muda lagi Kak Sariza Kamis. Saya dalam 16 tahun. Muda lagi Kak Sariza Kamis. Kak Sariza Kamis. Nampak saya tua lagi dari umur saya. So, yang saya sebut tadi, kita ni mungkin hari ni kita tak boleh bantu dengan wang ringgit sebab kita bukan jutawan, kita bukan Ustaz Abid Liu, bukan artis yang ada duit juta-juta, yang ada ribu-ribu juta dekat dia punya account bank. Tapi kita ada pengalaman. Kita setiap orang ada pengalaman, ada ilmu tersendiri. Kita boleh sharing, kita boleh bagi pengalaman kita, boleh bagi ilmu yang kita ada, skill yang kita ada dekat orang yang membutuhkan. Itu adalah cara kita membantu untuk hari inilah. Sebab kalau kita ikhlas benda tu, kita ikhlas, kita sharing, kita ilmu, kita akan dapat lebih dari Allah yang kita ni lah. Sebab janji Allah, kalau engkau memberi, maka Allah akan memberi lebih. Macam tu. Wow, sweet, 16. Betul lah. Ke saya nampak lagi tua dari umur saya? Muda lah macam adik-adik. Kosman, Mak Tok mohon undur diri dulu ya, ada tugas. Boleh Mak Tok. Terima kasih dah join live saya petang ni. Saya sharing-sharing je Mak Tok. Meskipun saya lebih muda, meskipun saya masih boleh dikatakan serambut boleh dikatakan rambut jagung. Kalau ada baiknya, itu adalah datangnya dari Allah, dan Mak Tok pun boleh ambil benda tu, boleh ambil dan manfaatkan. Tapi kalau ada yang salah, ada yang tak betul dari apa yang saya sampaikan, Mak Tok saring ataupun tapis, jangan ambil benda tu. Boleh ke boleh? Boleh ke macam tu? Okey, kita mengajar ilmu pengetahuan, kita punya skill, kita punya pengalaman. Ibaratkan orang memancing. Contoh, saya ni kaki pancing, ataupun saya suka sangat memancing. Sampailah boleh dapat hari-hari boleh dapat banyak ikan saya memancing. So ada jiran sebelah ni, dia tak tahu cara memancing, dia tak tahu cara macam nak survive buat masa ni. Dia dah tak boleh bekerja, dia boleh dikatakan cuti tanpa gaji kan. So macam mana kita nak bantu dia?
mungkin hari ini saya dapat tangkapan ikan banyak, saya boleh bagi dia seekor ataupun 2 ekor kan. Tapi sampai bila kita kalau nak bagi benda tu? Kita hari ni bagi kita bagi ikan. Lepas tu esok bagi ikan. Tapi kita bagi ikan sekali masak, makan habis. Apa kata kalau kita dah hari ni kita bagi dia ikan, esok kita ajak pula dia mancing sama. Boleh ke macam tu? So esok ajak dia memancing, ajar dia punya skill, macam mana nak pasang umpan yang baik, macam mana nak lempar dia punya joran tu, macam mana nak dapat ikan ni pakai guna umpan apa kan. Nak tangkap udang pakai umpan apa, nak tangkap ikan siakap nak kena guna umpan apa. So kita ajar pengetahuan yang kita ada, kita sharing apa yang kita ada. So kalau kita dah ajar dia cara memancing, cara tangkap ikan, sehari 2 hari, esok lusa kita dah tak ada ataupun kita dah pindah ke lain tempat, dia dah ada ilmu sendiri, dia dah ada pengetahuan sendiri, dia boleh survive untuk hidup dia sendiri. So ini adalah sharing ataupun berbagi yang terbaik, iaitu adalah ilmu. Sebab ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang boleh sebab dah dapat ikan banyak. So ini adalah ilmu yang kita kena jariahkan ataupun kembangkan. Mungkin kita selalu dengar amal jariah. Apa je amal jariah ni? Tapi kita sekarang ni cuba kita buat kebaikan jariah. Jariah ni ialah berterusan, continue. Kita buat sekali tapi benda tu berterusan. Kita tolong dia bagi ilmu sekali tapi tu benda tu berterusan. Dan minta dia untuk buat benda yang sama. Ajar cara cari ikan boleh dapat hasil berterusan. Betul Kak Sa. Sebab kalau kita bagi ilmu, dia praktis, dia boleh survive untuk hidup dia sendiri. Betul tak Kak Sa? So itu adalah topik yang kedua, yaitu the real superhero. The real superhero kita sendiri. Macam mana kita nak jadikan kita superhero. Kita boleh membantu orang ramai lah. Kalau kita tak ada wang ringgit, kita boleh berbagi ataupun membantu dengan ilmu, pengetahuan ataupun kita punya pengalaman, kita boleh berkongsi. Kemudian poin yang ketiga, iaitu yang semalam, adalah kejayaan hanya milik mereka yang tak pernah berhenti berusaha. Topik yang ketiga adalah kejayaan hanya milik mereka yang tak pernah berhenti berusaha. Okey. Saya masuk poin yang pertama adalah jangan pernah berhenti belajar. Kita dah ada circle yang positif, kemudian ada guru yang positif juga, yang boleh dijadikan idola, yang ikhlas membimbing kita. So kunci yang seterusnya adalah pada diri sendiri, pada diri kita sendiri. So kita kena tetap fokus, kita kena tetap belajar. Usia bukanlah sekatan, bukanlah had untuk kita berhenti belajar. Belajar, kita boleh belajar dari usia kita lahir sampailah kita masuk ke liang lahat, kita kena belajar lagi. Sebab dunia ni makin hari makin maju, makin dia punya kecanggihan. Kita kalau tak belajar, kalau kita tak nak belajar, kita akan tertinggal. Kita akan sehari, bahkan seminit pun kalau kita tak belajar, kita akan terlepas, akan miss. Waalaikumsalam Bang Mizi, terima kasih dah join live saya petang ni. Saya ajar cara guna pukat tunda. Pukat tunda tu untuk kereta ke baik? Kalau Bang Bob ni boleh juga dia ajar cara guna pukat tunda. So hasil tangkapan abang Bob ni dia lagi besar tau, lagi besar. So kalau dia dapat tangkap satu setiap hari, dah kira banyak dah tak habis dah dalam untuk sebulan. Terima kasih Bang Mizi dah join live saya petang ni. So petang ni Bang Mizi, saya recap saja ataupun saya ambil kesimpulan untuk yang 2-3 hari lepas saya buat sharing. Saya buat recap ataupun buat kesimpulan ni.
So itu adalah ya, poin yang pertama, yaitu jangan untuk topik yang ketiga, poin yang pertama adalah jangan pernah berhenti belajar. Tak kisahlah Anda sekarang dah umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun sekalipun, kalau Anda masih ada nyawa, Anda jangan pernah berhenti untuk belajar. Kita belajar dari kita dilahirkan sampailah kita masuk ke liang lahat, kita harus tetap belajar. Jangan sombong. Nanti kita akan jadi bodoh sombong. Sebab dunia ni selalu maju, selalu perubahan zaman ni terlalu laju. Kalau kita tak belajar seminit sekalipun, kita akan miss, kita akan tertinggal. Buka tunda untuk imukat bilis. So, poin yang kedua adalah perbanyak kawan. Saya dah sebut tadi. Perbanyak kawan, sentiasa ramah dengan siapapun. Macam Abang Mizi, dia adalah wiring. So, kalau saya berkawan dengan Abang Mizi, saya boleh ambil 1-2 ilmu dari dia. Macam mana nak pilih wiring yang bagus. Dia punya saiz wayar tu berapa, 1.5 ke yang bagus untuk lampu. Untuk air panas pula nak pakai yang 2.0 ke nak pakai yang 1.5. Itu adalah ilmu wiring. So kita kalau berkawan dengan orang wiring, kita boleh sedut dia punya ilmu wiring. Tapi kita boleh berbagi semula lah. Jangan kita nak sedut dia punya ilmu. Tapi kita pun kenalah bagi pengetahuan apa yang kita ada. Itulah baru sejajar ataupun impas. Kita nak harapkan orang je nak memberi kita, tapi kita tak nak memberi. Janganlah macam tu. Yang tu adalah ego ataupun egois. Tak baik macam tu, tahu. Boleh ke boleh? So kita perbanyak kawan. Kalau kita berkawan dengan kontraktor, kita boleh belajar sikit-sikit macam mana ilmu, macam mana nak ikat batu, lepas tu nak cat rumah, lepas tu macam-macam. Saya dah kata tadi, berkawan ni biarlah 1000, macam Kak Sa sebut tadi. Berkawan ni biarlah 1000, kita boleh sedut sebanyak mungkin ilmu yang mereka ada. Boleh. So, kita berkawan je dengan siapa, kita boleh sedut dia punya ilmu, dan kita pun boleh berbagi sama ilmu yang kita ada. So, apa yang kita usahakan, itulah apa yang kita akan dapat. Contoh, kalau kita nak makan durian, musang king ke musang apalah sekalipun, kalau kita tak nak tanam, kita nak makan dari mana? Kan? Hasil tu kita kena buat jerih payah dulu. Mungkin kalau nak dikatakan simple, kita boleh beli kalau ada orang nak jual. Kalau tak ada orang nak jual, macam mana? Kita fikir macam tu. So, apa yang kita nak capai ataupun apa yang kita inginkan, kita kena tanam dari sekarang. Ya, mungkin durian ni setahun 2 tahun dia tak akan membuahkan hasil. Dia tak akan dalam setahun dia dah berbuah. Kita dah boleh makan dia punya buah. Betul. Tapi kalau kita tak putus asa, kita tanam sekarang, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, keluarga kita juga yang merasa, anak cucu kita juga yang merasa. So, kenapa kita nak apa ni sangat? Kenapa kita nak egois? Kenapa kalau tak payahlah nak tanam durian, sebab aku tanam sekarang pun mungkin nanti aku tak merasa juga, sebab aku pun usia dah lanjut. Jangan fikir macam tu. Kalau kita nak makan durian, kita kena tanam durian, bukan tanam pokok pisang, bukan tanam padi, bukan tanam pokok orkid. Sebab apa? Betul, memang pokok durian ni dia akan makan masa yang lama. Mungkin setahun 2 tahun dia tak akan berbuah lagi. Tapi fikirlah, contohkan kita applicationkan dengan kehidupan yang nyata. Kita nak berjaya, kita nak jadi jutawan, kita nak rumah yang besar, rumah yang mewah 10 tingkat. Kemudian nak kereta 15 biji. Tapi kita malas nak bekerja, tapi kita malas nak berusaha. Macam mana kita nak dapat apa yang kita nak? Betul ke tak?
Saya sekarang dengar dua-dua suara. Kiriman kanan ada. Bolehlah Kak Ja. Bolehlah. Janji boleh masuk Nanti bertembung pula dekat dalam tu tak masuk-masuk. Dengarlah satu-satu. Ataupun recap balik nanti dengar semula. Ada asma tak boleh makan durian. Mungkin betul Bang Izi cakap kalau ada asma tak boleh makan durian. Tapi ini bukan nak cerita kita kena tanam durian nih. Saya contohkan, kalau kita nak makan durian, kita kena tanam durian tu. Kita kena tanam dari biji dia, kita olah dia dari dia punya biji tu. Lepas tu kita kena kita kena siram dia setiap hari pagi petang. Lepas tu kita baja dia seminggu sekali ke sebulan sekali ke, untuk kita dapat hasil yang sempurna. Kita dapat hasil sesuai apa yang kita usahakan. Betul tak? Bolehlah Kak Ja. Janji Kak Ja senang. Saya boleh fokus dua-dua pun. Mantap Bang Bob. Okey, itulah poin yang ketiga dari tajuk yang ketiga. Kalau kita nak makan durian, kita kenalah tanam durian, jangan tanam pokok pisang ataupun pokok-pokok yang lain lah. Kalau nak makan jagung, boleh cari Wan Ada. Dia adalah founder popcorn saya ataupun popcorn jagung. So itulah 8 poin yang dapat saya simpulkan. Itu adalah 8 poin dari 8 poin yang saya dapat simpulkan dari 3 hari saya buat sharing. So ini adalah recap. Kalau anda nak tengok satu persatu saya punya ulasan tu, boleh tengok saya punya saya punya live yang sebelum ni. Besau kertas tu Habibur Rahman. Betul Abang Bob. Penuh. Nampak tak? Saya kena buat tulisan, buat catatan kan, sebab saya pun manusia biasa, sebab nanti takut miss, takut hilang dia punya poin tu, saya kena catat lah. Kalau dah otak super, otak komputer lain cerita lah, betul tak? So, poin saya pun dah habis, saya punya poin dah habis, itu saja yang boleh saya sampaikan. Ada apa-apa nak tanya ataupun ada apa-apa ni tak soalan? Itulah sebahagian ataupun yang boleh saya dapat simpulkan 8 poin dari 3 hari saya buat sharing. InsyaAllah saya esok dan seterusnya, insyaAllah saya akan sentiasa buat sharing pada 5:30 petang lah. Ada apa-apa tak? Ada apa-apa soalan tak? Halo, tes. Sebab saya pun dah nak end live. Saya pun nak pergi tengok popcorn saya. Mungkin dia tengah masak-masak, tengah makan-makan, saya pun nak join sekali. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan ataupun apa-apa yang nak ditanyakan, saya akan end live ni. Itu adalah kesimpulan saya. Ya, 8 poin kesimpulan yang saya dapat saya recap ataupun saya ringkaskan. So, kebaikan, kesempurnaan itu apa yang saya sampaikan itu adalah murni ataupun alami dari keihsanan kebaikan Allah yang dia pinjamkan kepada saya. Kemudian kalau ada kesalahan, kealfaan, kegeliruan, penyampaian apa yang saya sampaikan, itu adalah murni dari ketidaktahuan saya sebagai makhluk biasa. Tengah terliur ada duk ngunyah popcorn. Okey, mungkin itu saja yang saya boleh sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang dah join live saya petang ni, baik yang komen, yang sportif, yang dari awal sampailah hingga ke akhir. Kemudian saya ucapkan juga yang dah share saya punya live ni, tag kawan-kawan untuk tengok saya punya live ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan insyaAllah esok petang lagi
Bagi Anda yang tak ada halangan ataupun tak ada masa, ada masa yang luang, boleh join saya punya live lah 5.30. Okey, mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Saya Habibur Rahman, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Selamat petang.